It's showtime. Welcome to the real world. Why so serious? Again on the track. Alrighty then. I'm ready for my close-up. Alright. Even masa tu I ada masuk kelas agensi kerajaan. Even my coach, kita panggil coach lah dia kata, no, benda ni tak boleh pergi. You downgraded your brownies dengan meletakkan namanya kerepek. Still saya degil. Betul. Salah satu point juga tu dia bagi. Betul. Which is kalau kita letak kerepek, nanti kita kena jual harga kerepek. Ya, Kan? ya. Tapi aku nak ingat dengan korang tak kisah korang pergi, korang jadi usahawan, masuk kelas agensi mana-mana pun, mana punya coach pun datang masuk dalam kelas tu, tak semua benda yang coach dalam kelas agensi keusahawanan mana-mana ni, tak semestinya korang kena ikut. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast. Okay guys, kita jumpa lagi di bahagian yang kedua, episod ke-8 bersama dengan tetamu kita, Ila, owner kepada produk ni, brand ni, brownies. Kalau korang tak pernah rasa, korang kena rasa. Dia bukan sedap ke tak sedap. Ramai, kalau kau tanya Ila, mesti dia kata sedap lah. Dia unik. Kau akan dapat satu rasa yang kau tak pernah rasa sebelum ni. Itu aku punya selling point aku nak bagi kat korang. Korang kena rasa. Seumur hidup, sebelum korang mati, korang kena rasa mana-mana produk brownies ni. Okay Ila, kita sambung pasal macam mana tercetusnya idea nak buat brownies ni. Daripada kuih kita panggil lah, kuih brownies lah. Cake. Cake. Cake ada. Orang kampung makan kuih ni. Okay, daripada cake brownies tu, macam mana boleh terfikir nak buat kerepek brownies? Okay. Masa mula-mula kita buat kek, kita push marketing macam mana pun masa tu lah. Yelah, start dari rumah kan. Dia macam susah nak naik tau. On that time, on myself lah. Lepas tu satu lagi susah nak naik, satu lagi ketahanan lah. Sebab kawan-kawan dah start minta post apa semua. Yalah, kan? dia ada limitation lah kalau jual kek tu. Boleh hantar orang dekat Kedah je lah. Tapi kita still post. Dia tahan juga. Tapi bila dia sampai tu, dia tak sedap macam you baru buat lah. Lain. Lain. Tapi sebenarnya sekarang dah boleh dah ada pengawet semua tu kita tak tahu kan. Tapi apa yang paling utama adalah kita punya I buat research dan I rasa kalau kita start online masa tu, kita kena outstanding. Kita kena buat something new. Something like macam you tu pertama kat Malaysia ke, ataupun you something lah, packaging you pelik ke apa benda lah. Tapi packaging pelik apa semua I tak mampu sebab masa tu I tak ada modal. Masa tu belum packaging macam ni lagi lah. Belum, dalam masa balang. Dalam apa? Dalam balang. Dalam balang. Dalam balang macam ni lah. Tinggi sikit. Batang tinggi. Okay. Lepas tu susun dalam tu. Ya. Okay. So I kata apa benda aku nak buat kan. So I fikir macam okay tak apa, aku buat something yang tak pernah orang buat. Saya memang check Google apa semua. Dalam Malaysia memang tak ada lagi. Yang tak ada lagi orang buat kerepek brownies. Ya, yang ada biskut brownies. Okay. Okay. Biskut brownies macam ni lah. Biskut brownies dia sama macam ni juga Adam, tapi dia buat bentuk biskut tapi dia nipis sikit lah. Yang tu dia tebal kan. Itu ada orang buat? Ada waktu tapi tu tak meluas. Okay. Terfikir masa tu, and then I buat R&D lah. Buat R&D. Tapi betul cakap Adam, masa tu cerita lah kat siapa pun. Nobody trust me and nobody support. Sebab tadi off cast aku sembang dengan Ila. Salah satu benda yang aku rasa inspired dengan brand brownies ni ialah aku pelik macam mana dia boleh menjadikan kerepek brownies ni menjadi satu bisnes yang viable lah. Maksudnya boleh menjadi bisnes ni. Sebab secara jujurnya lah kan, kalau ada satu orang datang dekat aku bagi tahu dia ada idea nak buat kerepek brownies, agak lambat sikit aku nak cakap idea ni boleh pergi. Aku rasa macam 50-50 lah. Boleh pergi, boleh tak pergi macam tu lah. Tapi brownies dan Ila dan juga tim dia membuktikan yang idea tu adalah idea yang hebat,
even sekarang dah ada orang tiru Ada ramai. Kalau orang tiru korang tu maksudnya something lah tu. Okay, masa tu bagi tahu orang pun macam saya juga kan. Tak macam tak boleh pergi ni. Ada yang macam tak adalah, dia orang tak adalah kata tak boleh, dia orang macam okey macam tu lah. Kau memang macam Okay, tu. you dah macam sedap. Boleh join ni, boleh join. kan. Okey lah, okey. Tapi kita macam ni musim meletup ni, kawan-kawan macam buat biasalah kan. Tapi ada juga yang cakap macam lah, kenapa nak buat benda baru? Kan dah buat kek, semua orang boleh terima kek tu. Kenapa you nak pergi buat benda baru orang yang susah orang nak terima? Tapi itulah kata kuncinya, you nak, you percaya. Kita yang nak, so kita kena percaya. Kepercayaan saya waktu ketika itu sangat kuat. Walaupun tak ada orang percaya, saya percaya dekat diri saya. Saya cakap saya mesti boleh buat. Okay. Ila memang naturally degil. Ya. Tapi Ketegang. penting sebenarnya. Aku sebenarnya kalau jumpa orang yang degil, walaupun dia bukan usahawan, aku tahu dia ada, at least dia ada satu value untuk jadi usahawan, which is degil. Sebab sewaktu kita membuat bisnes, ada ramai orang takkan percaya dengan idea bisnes kita lah. Sebab dia tak nampak lagi kan. So kita kena degil untuk kita tetap hati dengan idea bisnes kita tu. Itulah aku rasa antara idea Ila antara rahsia kenapa Brownies boleh bertahan sampai sekarang ni. Lepas tu jual tu okay, baru nampak macam memang boleh pergi ni tu. Bila jual tu memang first thing first, orang dekat-dekat kita lah, dekat wilayah kita, bila kita promote, macam semua nak try. Sebab apa, dengan nama Kerepek Brownies, Brownies never come with kerepek, mana boleh pair. It's macam benda yang pelik. Even masa tu I ada masuk kelas agensi kerajaan, even my coach, kita panggil coach lah dia kata no, benda ni tak boleh pergi. You downgraded your Brownies dengan meletakkan namanya kerepek. Still saya degil. Betul. Salah satu point juga tu dia bagi. Betul. Which is kalau kita letak kerepek, nanti kita kena jual harga kerepek. Ya. Kan? Ya. Tapi aku nak ingatkan korang tak kisah korang pergi, korang jadi usahawan, masuk kelas agensi mana-mana pun, mana punya coach pun datang masuk dalam kelas tu, tak semua benda yang coach dalam kelas agensi keusahawanan mana-mana ni, tak semestinya korang kena ikut. Ini unpopular opinion lah. Korang suka ke tak suka ke tu suka hati korang lah. Tapi aku percaya kita lebih tahu pasal bisnes kita. Kita boleh dapatkan pandangan, tapi tak semestinya kita kena ikut cakap orang-orang dalam kelas agensi keusahawanan ke apa. Tak perlu takut pun untuk menegakkan kita punya idea. Betul tak? Ya. Memang kalau coach, tak hari tu dah tak buat dah. betul. Sebenarnya coach tak salah. Memang kalau kita fikir pun make sense. You letak kerepek, benda tu brownies. Brownies is premium. Tapi I know target market I, which is online. I tahu online ni dia pelik sikit perangai. So you masa tu kita nak start. So macam I cakap, tak apa, nanti kalau I nak pergi, nak export, dah pergi overseas, baru kita fikir lain. For the start, I cakap I nak letak juga nama ni, tak kisah. Kalau I letak nama lain, I cakap produk ni tak akan pergi. Kalau cakap macam brownies biscuits, brownies cookies, brownies, even I letak nama brownies brittle ke nama English pun, dia tak tangkap tau. I kena letak something yang macam kerepek, maksudnya letak kerepek brownies ketagih gila. Oh, panjang lah. Hashtag sebab nak ni lah, nak cater online punya audience tu lah. Kan. Dia kena ada benda-benda macam tu lah. Meleleh, gila, beratok. Kan? Betul. Dia kena ada benda tu kat ujung. Betul. Berlemoy, something like that lah. Macam-macam lah. Okay, tapi sekarang Mak Saleh pun dah makan ni kan? Dekat, dah bawa pergi mana itu? Kita dah pergi Bosnia, kita dah pergi London, kita dah pergi China, kita pergi Hong Kong, Myanmar. Kita dah berjaya, bukan kita lah, Ila dah berjaya buat Mak Saleh cakap kerepek brownies. Kan? Daripada kita nak ambil nama Mak Saleh, biar Mak Saleh sebut nama local kita sendiri kan. Yes. Itu pun kejayaan juga kan. Okay, cuba cerita macam mana perjalanan daripada first
buat brownies ni, crepit brownies ni sampai sekarang, apa cabaran dia, dan jual pakai ejen juga kan. So apa cabaran dia menghasilkan produk, menjual produk dan menjaga tim. Cuba cerita sikit apa cabaran dia. Mesti ada cabaran dia, aku percaya mesti ada. Dan kita nak ambil take away daripada pengalaman Ila membesarkan bisnes ni sampai ke macam ni lah. Awal-awal hari pertama bukan macam ni lah kan. Ya. Cerita sikit tapi benda tu banyak. Tak apa, kita cuba pendek kan. Masa mula-mula kat rumah tu, bila dah viral, tiba-tiba TV datang, majalah, you know, macam datang ke rumah. Datang ke rumah, TV datang ke rumah, majalah start call untuk ni lah, promote apa semua. So kita orang kampung tu daripada dah susah daripada kejatuhan pula. Macam bila bisnes tu tengah kecil, tiba-tiba nak kena besar, problem juga sebab dia tak organik. Tiba-tiba dia nak viral. So you dah start production, tiba-tiba you nak kena besarkan dalam masa yang singkat, you tak ready. So memanglah ada masalah-masalah dia, which is quality awal-awal tu. Lepas tu tiba-tiba daripada you ada seorang staff, 2 orang staff pun tak cukup, 3 orang staff pun tak cukup, 5 orang staff pun tak cukup. Bayangkan you nak handle staff you tak pernah. Itu dah cabaran-cabaran yang saya alami lah. First thing first masa tu, production. So sampai saya rasa macam, tapi ramai usahawan sebenarnya dalam bidang yang sama, bila tiba-tiba dapat order yang banyak, dia cut sebab dia tak mampu. It's not easy untuk you handle production dengan bukan apa, perangai orang, perangai staff, leadership kita dah sasar awal-awal, leadership kita ke laut. Lepas tu quality, you nak pergi pula berdepan dengan customers dengan quality, macam-macam lah. Complain of course lah, complain apa semua. Tapi saya fikir satu kan, saya fikir setiap hari saya doa. Dalam masa setahun saya jatuh, bukan setahun lah, dan saya rasa dekat 2 tahun juga. Dan 2 tahun tu saya cakap, saya minta Allah bagi rezeki yang berlimpah ruah pada saya. Tapi bila Allah nak bagi, saya pula tak boleh nak handle. Kan? Memang bila saya beritahu semua orang tu tak payahlah, inilah, start slow-slow lah. Kalau you tak boleh nanti, saya cakap, Allah dah bagi, takkan aku nak tolak. Aku yang minta. So kalau Allah nak bagi tu maknanya aku kena layak. Kalau aku tak layak, mungkin kali ni je dia bagi, so nanti dia tak bagi dah sebab kau tak layak kan. So saya terima juga benda tu. Saya buat juga, saya ambil staff sampai rumah jadi rumah jadi kilang. Allah, lepas tu staff datang buat di rumah. Ya. Sebab saya takut. Sebab awal first business saya terus ambil kedai. Bila ambil kedai, macam dah takut, terus dah straight lah. Dah takut. So saya cakap, kalau aku nak ambil kedai, aku kena boleh support 6 to 1 year duit sewa. Duit overhead cakap macam tu. Duduklah kat rumah apa semua, oven bertambah. Lain kali bila dah okey, pindahlah kedai. Tu pertama lah. Yang kedua, masa tu tak ada masalah agent lagi sebab you tengah viral. Viral ni tak payah Dadam nak coaching ke training ke apa, tak payah. Benda orang nak, you buat je. Siapa yang datang you ambil kan. Tapi viral takkan selamanya viral. Okay. Betul. So bila dah viral, of course lah dia tak viral dah kan. Sebab ada orang tiru. And then orang pun sampai lama mana sangat nak gila makan benda tu, lama-lama bosan. And then sebab makanan yang brownies keluarkan ni, dia bukan makanan keperluan lah kan. Dia jadi makanan yang lifestyle. Maksudnya kudap-kudap kan. Kalau ada ke tak ada ke, dia boleh hidup. Tapi aku percaya kalau korang dah start rasa, korang dah tak boleh hidup tanpa brownies. Sebab tu aku suruh korang, at least dalam hidup korang kena sekali lah at least rasa dulu. Lepas tu kalau kau sangkut, kau yang salah sangat kau kan. Okay. Ada dapat bantuan daripada mana-mana ke untuk besarkan bisnes? Ada juga. Agensi adalah awal-awal naik dulu, mula dulu ada dia orang bagi sebiji oven. Macam tu. Dari segi membuat sistem production ataupun menghasilkan resepi yang mungkin
tahan lama ataupun fit untuk dimasukkan dalam bekal-bekal macam ni? Ada dapat training daripada mana-mana ke R&D sendiri je? Sendiri je. Hebat ini bekas ini packaging yang terbaru. Ya. So awal-awal ada flavor apa je masa mula-mula? Itu je. Yang dark ini chocolate. je yang pegang ni Dark chocolate dark dalam chocolate, 2 tahun. brownies chips. Sekarang ada 5. Actually kita ada 10. 10 tapi yang 5 lagi tu is seasonal. Oh, seasonal. Waktu bila dia keluar tu? Sometimes kita keluar. Ikut dan dah. So yang ni apa yang ada? Yang ada matcha, red velvet, milk tea, coffee dengan dark chocolate. Dengan dark chocolate. Yang seasonal apa? Seasonal kita ada peanut butter, kita ada nasi lemak, kita ada banana white chocolate, banana dark chocolate. Satu lagi kita ada apa? Daripada satu sampai dia pun lupa flavor apa ada. Tapi kalau kau nak tahu orang tu kaya atau tak, dia tak tahu duit dia ada berapa banyak. Oh kalau kau nak tahu bisnes dia bagus ke tak, dia lupa berapa banyak flavor dia ada. Oh, betul-betul dia bisnes dia besar. Favorite aku secara personal teh tarik tu, milk tea dengan peanut butter. Sedap Kau kena rasa. Kalau korang kena rasa, aku tak tahu macam nak cerita dia punya sedap tu. Dan selalunya bila lepas aku makan ni, aku menyesal lah. Sebab aku menyesal ada sikit sangat benda tu. Sebab aku boleh makan one shot je. Sebab aku memang hantu kerepek. Dan bila ada kerepek brownies ni, lagi laju lah aku menyuap kan. Okay, macam mana nak dapatkan produk ni sekarang? Jual macam mana? Okay, sebab kita tengah lockdown. Okay. Sangat mudah. You just cari team kita Brownies Comrade. Okay, first you pergi dulu dekat Brownies HQ page Facebook, Brownies HQ Instagram. Okay, kat situ you order terus je. Kita akan post. Sekarang ni kita dah buat post seluruh Malaysia. Oh, okay. Dan sekarang juga kita ada produk seasonal juga yang kita keluarkan. Cake brownies, kita keluarkan balik cake sekarang brownies. Sekarang ni lah. Ya. Sekarang ni. Okay. Brownies redot kita yang first dulu. Tapi kita letak coklat dalam tu. Kita buat 2 jenis. Satu brownies red velvet, okay, dengan white chocolate white chocolate dan juga dark chocolate brownies dengan chocolate sauce lah. So yang tu semua kita post daripada HQ. You just order sahaja dekat kita melalui page. Dan kalau you nak cari team agent, just hashtag Brownies Comrade. Facebook, Instagram memang banyak insyaAllah. Okay, so just order dan kita akan hantar dekat you guys lah. Brownies Comrade tu BRONISKOMRAD. Ya. Korang klik dekat hashtag tu. Nanti korang jumpalah agent yang berdekatan dengan korang. Salah satu lagi sebab kenapa aku suka follow Ila dan team Brownies ni adalah sebab aku rasa diorang sangat aktif. Dan sebagai business owner juga, aku tak rasa aku boleh jaga, aku tak rasa aku rajin untuk jaga team seaktif Ila lah. So cerita sikit pengalaman membina team sekarang. Team berapa besar dah? Dalam 600 lebih. 600 ni tu. Kombinasi agent, stokis semualah. Okay. Di seluruh negeri lah? Di seluruh negara ke? Maksudnya semua negeri ada? Ya. Sabah Sarawak pun ada? Ada So orang Sabah Sarawak pun boleh dapatkan brownies juga lah? Boleh. Dekat Sabah Sarawak pun kita ada Brownies Comrade juga. Brunei pun ada. Apa cabaran terbesar untuk menjaga tim yang sebesar ni? Okay. Sebab saya ni tak ada tim besar-besar lah, yang ada staff itu pun dah susah lah. So jaga 600 kepala ni, tak tahulah macam mana dia punya peningnya tu. Yalah, team kadang-kadang boleh sampai ribu-ribu juga datang. Tapi macam mana nak bagi diorang stay kan? It's not easy. Sebab pertama, you kena wujudkan perasaan belonging dia tu dekat benda yang dia jual tu. Macam dia bukan ambil brownies ni, dia jual because of just untuk dapat duit.
Tapi sampai dia rasa dia rasa dekat dengan brand tu lah. Something yang beyond duit. Beyond duit. Dia suka. Pertama, kita wujudkan culture. Kan, dalam team, kita ada konsep macam kita pakai dari segi pakaian. And then daripada segi human touch, even before pun, saya setiap bulan akan pergi ke setiap negeri untuk berjumpa dan berusaha untuk touch semua orang. Bukan tak kisahlah dia agent baru masuk semalam even drop ke ship, apa. I don't care. Maksudnya macam tu. Saya cuba untuk touch kan. Mana yang mampu untuk buat dia rasa macam dia sebahagian daripada kita lah. Kan, rasa belonging tu. Lepas tu satu lagi, ada ke agent yang stay daripada first dia masuk tu ramai sampai hari ni? Alhamdulillah. Ada. Memang cabaran sekarang banyak, kompetitor apa semua. Saya tak pernah halang untuk diorang jual produk lain, tapi macam sometimes saya perasan susah untuk diorang tinggal Brownies. Susah. Kalau nak kata pasal margin ke apa, banyak lagi kan, tapi mungkin because hati tu. Kalau Brownies mengikat ejen-ejen dan leader ni, stokis ni semua dengan duit saja, mungkin dah tak ada dah. Ya. Kan? Kalau Dia you nak kena lawan dengan margin, duit apa semua orang pun boleh buat benda tu. Betul. So what we do is kita cuba yang terbaik untuk make a family. Lepas tu kita wujudkan culture yang positif, energetic, supportive, loving, caring. Macam tu. Ya, nampak dalam setiap event Brownies dan aktiviti-aktiviti dia memang ada semua value yang Ila cakapkan tadi. Sebab tu antara sebab aku terinspirasi dengan brand ni, dengan business ni, sebab aku rasa macam dia lebih dari sekadar sekeping kerepek. Ada banyak value kemanusiaan yang ada dalam Brownies ni. That's why aku panggil Ila masuk dalam podcast ni untuk kita share. So ada apa-apa lagi nak share pasal Brownies ni? Aku rasanya ada banyak lagi pengalaman membesarkan bisnes ni. Sambung tadi Adam cakap tak habis yang pasal cabaran yang membesarkan bisnes ni. So tadi stop dekat you tak viral dah. Bila you tak viral dah, nak lawan macam mana kan. So masa tu baru I belajar pasal business is not just about product. Maksudnya business ni bukan kau buat produk lepas tu kau jual. Maksudnya I dah start fikir, kalau you nak lawan produk, semua produk sedap, orang semua dah tiru. So apa yang I kena buat adalah first branding. I kena kuatkan branding. Masa tu lah barulah I learn how to be a real business person lah. Kan, you dah start belajar branding. And second thing is management. Semua benda lah, management daripada dalaman syarikat apa semua. Masa tu lah baru kukuhkan, belajar. Sampai sekarang pun kita masih belajar. You know, macam mana you nak jaga staff. Sebab staff yang happy akan membuatkan macam mana? Staff yang happy akan membuatkan syarikat tu happy. Maksudnya dia bermula daripada dalam. Memanglah dulu I jaga team sahaja. Staff ni tak pandang sangat mula-mula. Bila team, sebab team masukkan duit kan. Tapi sebenarnya semuanya berfungsi ekosistem. Yalah, kalau team order, staff tak nak buat pun tak boleh tak? Betul. Kena masuk dapur pula bos. Kan. Kalau staff tak nak buat ataupun staff buat dengan tak happy, produk Quality tu pun tak ada quality. And then bila order masuk dengan banyak, staff mana yang sanggup OT tiba-tiba lah. You know, even my staff, Alhamdulillah, saya sangat sayang staff saya. Sangat-sangat sayang dia orang. Sebab pernah je tiba-tiba order banyak sangat masuk. Dia orang bekerja 12 jam, 18 jam pun pernah tanpa henti. You know, macam saya rasa macam tapi ni disebabkan manager dan supervisor yang atur lah. Sebab dia orang faham kan order tengah banyak. So macam dia orang kata tak apa, kita orang kerja 18 jam. Saya macam ni macam dalam manusia, lumrah manusia ni kau kerja 18 jam nak jadi apa? Tombang. Tapi macam
diorang sanggup buat. So saya rasa sangat terharu lah. Bila ada masa-masa yang memerlukan. Dan bukan senang nak menghasilkan staff yang boleh decide sendiri yang dia perlu kerja selama tu untuk kebaikan company. Kalau ikut etika dia sebagai pekerja, dia dah balik lah. Betul, dan saya tak boleh paksa pun. Itu dah di luar daripada job scope dia dah untuk kerja sampai 18 jam tu. Tapi pekerja yang bagus macam tu, dia faham apa yang dia perlu buat supaya company kekalkan nama baik, deliver produk yang bagus. Sekarang team production tu ada berapa orang? Kita ada lebih kurang 16 orang. 16 orang. Semua orang kampung situ? Ya. Jadi dekat? Dekat Jitra. Semua orang Jitra lah. Ya. Dan kebanyakannya memang dah kerja 2-3 tahun lah dengan kita. So itulah yang kita belajar. You nak macam mana you nak make your staff happy dekat syarikat. Macam mana you nak menghargai dia orang. Dan macam mana, sebab benda tu penat. Itu yang saya belajar. And then saya belajar juga dekat situ pasal branding tadi kan. Macam ramai orang yang buat benda yang sama, tapi macam mana bila you teringat kerepek brownies, you teringat brownies. Itu yang I'm trying to do lah kan. Dan kalau orang kata kat saya, kita business viral lah Ila. So kalau sekarang ni bila bisnes ni dah tak viral, you buatlah benda baru. Lepas tu I cakap lah, takkan sampai bila I nak tukar benda baru. Kalau kat luar tu orang jual contoh Dettol jual sabun, tak ada pula dia tukar tahun depan jual ni kan. Macam mana dia boleh sustain? Even Coca-Cola, even McD. So saya cakap, bila saya kena percaya dengan produk saya ni, dan saya selalu cakap, It's not about what you sell, it's about how you sell. So saya rasa cara saya tukar, macam mana saya jual, saya pergi sampai overseas, saya kenalkan produk saya, because I trust my product. Sampai bila-bila pun produk tu kena relevant, bukan just viral sahaja. Betul. Sebab ada banyak usahawan yang mengejar virality sekarang ni. So dengar nasihat Ila ni, sebab viral tu bukannya satu value yang boleh bertahan lama. Dan kita tak boleh membina bisnes atas viral semata-mata. Mesti ada nilai-nilai lain yang perlu untuk ada pada produk atau servis atau bisnes atau jenama kita untuk dia bertahan lama. Okay, ada banyak takeaway yang kita dapat pada Ila hari ni. Hopefully korang boleh dapat sesuatu. Kita tamatkan dulu bahagian yang kedua ni. Kita akan sambung dengan soalan-soalan lain lagi untuk Ila. Kita jumpa di bahagian yang ketiga, episod ke-8 bersama dengan Ila. You are now listening to Big Ed's Big Story Podcast.